لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran saya Seram Seroja. Hari ini saya cuba menyingkap sedikit asal kejadian makhluk yang digelar hantu bungkus, pocong, gula-gula dan pelbagai lagi nama khusus yang diberikan pada jelmaan ini. Jelmaan ini amat sinonim dengan kita masyarakat Melayu dan amat terkenal juga di Indonesia, dan kita sering melihat jelmaan ini ada di persekitaran kita. Hantu bungkus atau juga lebih dikenali sebagai hantu pocong atau ramai kalangan kita sekarang ni memanggilnya gula-gula, merujuk kepada sejenis makhluk yang berbentuk seperti mayat yang dibungkus dengan kain kafan. Hantu bungkus ini merupakan salah satu hantu yang amat dikenali. Hantu bungkus ialah hantu yang dikaitkan sebagai roh orang yang telah meninggal dan terperangkap di dalam kain kafan mereka. Kita benar-benar tahu bahawa roh orang yang meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari selepas kematian. Jika ikatan kain kafan tidak dirungkai selepas 40 hari, jasad dikatakan akan melompat keluar dari kubur untuk memberi amaran kepada manusia bahawa rohnya perlu dilepaskan. Sebaik sahaja ikatan dilepaskan, jiwa akan meninggalkan bumi dengan sepenuhnya. Ada pula sumber yang mengatakan kemunculan hantu bungkus itu dikatakan berasal dari asap yang kelihatan betul-betul di tengah-tengah pusar kuburnya. Kemudian kepulan asap itu akan menjadi makhluk kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburnya menuju ke kakinya. Kemudian dia akan melompat semula ke arah kepalanya, dan kali ini ia akan menjadi makhluk yang seperti bayi tetapi besar. Seterusnya, dia akan melompat pula ke sebelah barat, kemudian melengkapkan bentuk pocongnya. Hantu bungkus itu akan mengelilingi kuburnya sekali lagi, dan walaupun kakinya terikat, tetapi hantu bungkus itu masih boleh bergerak dan berjalan dengan caranya. Selepas menjadi figura pocong yang sempurna, dia akan terbang untuk menakutkan manusia. Bentuk hantu bungkus katanya mempunyai muka yang hangus dengan mata merah menyala. Versi lain pula menyatakan pocong mempunyai muka rata dan mempunyai lubang mata berongga atau bersalut kapas dengan muka putih pucat. Ada pula yang mengatakan jika kain kafannya terbuka, kita bisa melihat isinya yang berulat dan berbau yang amat busuk. Mereka yang mempercayai kewujudan hantu ini berpendapat hantu bungkus adalah satu bentuk protes daripada si mati yang terlupa membuka kain kafannya sebelum kuburnya ditutup. Ada juga mengatakan bahawa hantu bungkus ini mempunyai berbola mata dikatakan seperti hendak terkeluar, tiada kening atau daging serta kulit. Ada pula berpendapat mengatakan sebenarnya hantu bungkus atau pocong ini adalah suatu jelmaan jin dan bukannya daripada roh orang yang telah meninggal dunia. Penjelmaan yang berbentuk mayat yang dikapan membuatkan kita menyangka ia roh dari orang yang telah mati, sedangkan roh itu adalah milik Allah yang mutlak. Tiada yang lain selain dari tipu daya jin dan syaitan. Tapi menurut penduduk setempat masyarakat Jawa pula, asal usul hantu pocong ini adalah berpunca daripada kematian dua pasangan pengantin yang tidak direstui dan akhirnya ditimpa kemalangan ketika menaiki gerabak. Dan ada juga yang mempercayai bahawa hantu bungkus ini wujud kerana perwujudan sihir. Kadang-kadang kita juga mendengar yang pokok pisang juga sering dikaitkan dengan tempat tinggal syaitan jenis hantu bungkus atau pocong ini.
Daripada beberapa pengalaman peribadi dan perbincangan kecil bersama masyarakat, dan ia hampir dipersetujui bahawa pokok pisang adalah rumah utama atau tempat kegemaran hantu bungkus atau pocong. Keberadaannya yang sering terlihat di situ. Terdapat beberapa sebab yang menyokong pokok pisang menjadi kegemaran hantu bungkus atau pocong. Antaranya adalah pokok pisang sering dijadikan alas ketika memandikan jenazah, terutama yang menggunakan kain kafan. Ini adalah alasan kukuh bagi pendapat masyarakat dan pakar yang mengkaji alam gaib dan mengapa pokok pisang sangat popular dengan hantu bungkus atau pocong. Daun pisang yang tersimbah cahaya lampu juga kelihatan seperti hantu bungkus yang bergerak-gerak, sering membuat kita berdebar apabila keluar waktu malam. Awas pada pengguna jalan, pejalan kaki yang melalui kawasan pokok pisang, dan mungkin juga tidak bernasib baik anda akan melihat kewujudannya di situ. Hantu bungkus ini pula dikatakan sering mengusik orang yang lemah semangat dan akan bergerak dengan meloncat seperti hantu Cina ataupun bergolek. Ia dikatakan mampu bergerak sepantas kereta. Dia boleh bergerak seiring dengan kereta yang dipandu oleh mangsa usikannya. Hantu bungkus ini dikatakan ada yang menjadi belaan pada sesetengah individu yang berkepentingan memenuhi hajatnya yang tidak baik, dan ada juga yang terdapat secara bebas. Hantu bungkus jelmaan jin ini yang sering mengganggu manusia dan menjadikan hidup kita dihantui. Sesetengah orang berpendapat jika mula diikuti oleh hantu bungkus ini, susah untuk melepaskan diri kerana dia akan sentiasa berada dan menghantui kita, sehinggalah kita berubat dan menjumpai orang yang bijak pandai untuk melepaskannya atau meleraikannya dari kita. Kononnya lagi, mereka yang berani menangkap hantu bungkus ini dikatakan mampu mendapat kekayaan yang banyak. Ini kerana dikatakan dalam bungkusan tersebut terdapat wang yang banyak, dan janganlah pula ada di antara kita mempercayainya dan melakukan kerja khurafat ini. Hantu bungkus ini bukan setakat boleh bergerak dengan pantas, malah boleh meloncat dari atap ke atap, dan ia merupakan kelebihan hantu ini. Dan kadang-kadang hantu bungkus ini juga akan mengganggu orang yang tidak ada kena-mengena dengannya. Kononnya orang-orang yang diganggu adalah orang-orang yang ikut serta dalam pengemumian si mati, kerana baginya mereka lah yang bertanggungjawab dalam melepaskan tali pocong tersebut. Selain itu, hantu bungkus ini akan muncul atau menampakkan diri di hadapan keluarganya untuk menyampaikan keinginan atau sesuatu yang belum terlaksana semasa hayatnya. Apabila melihat hantu bungkus di sekitar kamu, ingatlah mungkin ia saudara kita, kawan kita ataupun jiran kita yang telah meninggal saat itu. Kemudian katakan padanya bahawa saya sudah memaafkan kamu, pergilah dengan tenang ke alammu dan jangan diganggu urusan kami yang masih hidup. Tapi jika tidak juga berhasil, kamu bisa membacakan basmallah. Basmallah adalah ucapan sebelum bismillah, dan bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali serta ayat kursi sebagai penutup. Maka hantu bungkus tersebut akan hilang dengan sendirinya. Apabila ia tidak juga berhasil, azanlah secara berulang-ulang kali sampai dia kepanasan dan hilang. Itulah sedikit perkongsian yang cuba saya share dengan para pendengar semua. Jelmaan ini atau amalan apa yang memesongkan akidah dan mensyirikkan Tuhan adalah tipu daya jin atau syaitan untuk melemahkan diri manusia. Dengan adapun kewujudannya ini adalah disebabkan amalan di masa hidupnya, maka selepas kematiannya ia menjelma menjadi hantu bungkus, maka ikhtiarkanlah oleh ahli keluarganya agar segala amalannya dapat diputuskan, dan semoga kita tidak menjadi salah seorang yang dibelenggu oleh jelmaannya. Sedikit pesanan ringkas pada anak-anak muda kat luar sana. Jangan cuba melakukan perkara yang berbahaya, kononnya challenge. Bahaya yang menanti bukan awak aja yang akan hadapi, tapi yang terlibat dengan awak turut sama dihantui. Mohon dijauhkanlah melakukan perkara-perkara yang berlagak berani. Baiklah, sekian dulu perkongsian saya kali ini mengenai hantu bungkus dan asal-usul kejadiannya. Pada yang ternampak channel ni, bolehlah tonton, subscribe, like dan komen. Serta tombol lonceng jangan lupa ditekan untuk kisah-kisah seram yang baru dari saya. Assalamualaikum dan selamat malam.